Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Dalam pembelajaran video ini anda akan belajar bagaimana cara untuk menanda support pada time frame yang sama dan seterusnya bagaimana cara untuk memfokuskan marking tu tadi. Kita nak tentukan sama ada perlu ataupun tak berlaku overlapping ataupun tidak untuk marking tersebut. Baik, sekarang ni kita sedang melihat kepada pair GBP USD bagi time frame monthly. Yang pertama sekali apa yang perlu kita buat ialah kita mengenal pasti kedudukan current price di mana. Jadi jelas kita boleh nampak current price dekat sini. So saya akan tandakan kedudukan support yang kita boleh nampak yang berada di bawah current price dulu. 1, 2, 3, 4 dan 5. Based on apa yang kita nampak bagi time frame monthly, ada 5 kedudukan support. Baik. Jadi sekarang ni saya tanda. Saya akan tandakan semua. Normally kalau kata nak tanda lah, nak buat marking lah, tak kisahlah trend line ke apa ke, saya akan menggunakan period separator ni sebagai had dia. Sebagai had dia, makna kata marking tu sampai sini saja. Tapi saya pun tak pasti kenapa dia tak boleh nak duduk dekat period separator tu. So saya biarkan je lah. Baik. Dalam kes ini, support yang ini, saya ambil open bull. Saya ambil open bull, saya letak kat atas yang tu. Dan low dia lebih rendah. Untuk bear ni, dia punya low dia lebih rendah. So saya akan marking macam tu. Letakkan description. Selesai. Support yang pertama. Macam mana saya tarik tadi? Saya double click, saya tekan control, mouse saya klik kat sini, dan saya tarik. Dia macam tu je. Baik. Jadi formation yang kedua, support yang kedua, kita boleh nampak dengan jelas bahawa kedudukan low ni lebih rendah. Jadi sekarang ni saya ambil yang bahagian atas pula, saya letak dekat open bull. Macam tu. Soalan, ada sesetengah orang tanya, adakah support punya marking ni kita nak letak dekat bear ataupun letak dekat bull? Jawapannya letak dekat bear, sebab kita start describe support tu tadi dengan candle bear. Baik. Dah letak dekat low, dah letak dekat open. Bila mana saya nak letak, kalau kata korang perasan, saya akan letak dekat low candle bear dulu. Saya akan letak dekat whichever yang lower lah. Kemudiannya baru saya tarik, saya betulkan balik dan saya tarik ke sini. Pasal apa? Saya nak ambil open bull ni tadi. Saya takut nanti kalau kata saya buat bull dulu, kemudian pergi dekat low, takut nanti magnet sensitivity tu tadi dia pergi dekat sini. Dalam video yang sebelum-sebelum ni, cara penggunaan metafor saya ada menerangkan dan berkenaan dengan magnet sensitivity. Kita pergi dekat option, object, and then saya dah tukarkan kepada 5. Yang ni yang saya takutkan. Baik. Jadi sekarang ni kita nak tanda support yang seterusnya. Baik, kalau kata korang perasan, kedudukan support yang ini, saya akan labelkan dia sebagai S1, S2, dan seterusnya yang ini sebagai S3. Baik. Jadi kedudukan support yang kedua, daripada open bull sehingga kepada low candle bear, boleh nampak formation support yang ketiga ni tadi, dia berada di dalam ruang tu. Dia punya close candle bear berada dalam ruang support ini, dan juga open candle bull berada dalam ruang support ini. Jadi then kita declare kata berlaku pertindihan. Bila mana close candle bear berada dalam ruang support yang kedua, ataupun open candle bull berada dalam ruang support yang kedua. Dia either one, tak kisah, salah satu. Kalau kata dalam kes ni, dua-dua berada dalam kedudukan support yang kedua ni, dalam kes ni. Tapi kalau kata nanti tengok dia berlaku satu sahaja, dia ada satu sahaja yang mana
close candle bear saja berada dalam ruang ni, open bull pula lagi tinggi, tak ada masalah, boleh ambil, jangan risau. Kita declare berlaku pertindihan. Baik, so saya padamkan dulu. Okey, saya akan berikan fokus kepada support yang pertama ni tadi, letak dekat open bull. Seterusnya saya letak dekat low candle bull. Okey, baik. So kalau kata korang perhatikan yang ni, bila mana diperhatikan yang support yang pertama, kita boleh nampak pertindihan tu berlaku di sini. Okey, adakah kita akan kecilkan ruang tu tadi jadi macam ni? Tu soalan dia. Okey, baik. So sekejap saya betulkan yang ni. Okey, baik. So sekarang ni, macam yang saya cakapkan tadi, ini ruang untuk support yang pertama. Bila mana kita lihat support yang kedua, close candle bear berada luar daripada ruang dia, open candle bull berada di luar daripada ruang support yang pertama. Jadi kita declare support 2 tidak berlaku pertindihan dengan support yang pertama. Seterusnya support yang ketiga. Support yang ketiga, dia punya close bear berada luar daripada ruang support yang pertama. Seterusnya open bull berada di luar ruang support yang pertama. Okey, makanya tidak berlaku sebarang pertindihan untuk support yang pertama. Support yang kedua kita declare berlaku pertindihan. Pasal apa? Ruang antara open sehingga low ni tadi, okey, dia duduk dalam ruang tu. Open close candle bear dan juga open candle bull. Okey. Jadi yang ni kita declare berlaku pertindihan. Baik. Macam mana pula dengan ruang ni? Adakah kita akan minimizekan kita punya marking hanya kepada yang ini sahaja? Tidak. Kita tak akan minimizekan kita punya marking sebab kita dah declare tidak berlaku sebarang pertindihan untuk support yang ini. Okey. Baik, itu sahaja untuk penerangan berkenaan dengan GBP USD time frame monthly. Okey. Saya akan pindah kepada Euro USD sebab dekat sini ada pertindihan, boleh nampak. Jadi sekarang ni sebenarnya ni dia lebih kurang macam test lah. Okey. Kita nak declare kata berlaku pertindihan ataupun tidak. Baik, ini support. Seterusnya ini support yang lebih awal berlaku dekat bahagian belakang. Jadi kalau kita perhatikan support yang ini, ruang untuk close bear dan juga open bull berada luar daripada ruang support yang sebelumnya. Makanya sebenarnya tidak berlaku sebarang pertindihan. Okey. Jadi cara marking dia macam mana? Kalau kata korang just nak fokus yang ini sahaja pun boleh juga. Kalau nak letakkan dua-dua pun boleh, atas kesesuaian masing-masing. Okey. Okey, saya patah balik dekat GBP USD macam contoh yang ini. Okey. Yang ni saya ambil dua-dua. Support 3 saya ambil, support 1 pun saya ambil. Okey. Dan yang ruang ni saya biarkan macam ni. Makna kata kalau kata saya turun pada time frame yang lebih rendah, saya boleh nampak ruang ni ada overlapping 3 support. Saya boleh nampak dengan clear dekat situ. Okey, ini view dia daripada segi time frame, daripada time frame daily. Ni view dia. So saya boleh nampak dengan jelas apa yang berlaku dekat sini. Pertindihan support untuk 3 formation support daripada time frame monthly. Saya boleh nampak dengan jelas dekat sini. Yang ni H4. Okay, dan kita turun sikit lagi H1, nak bagi nampak macam mana view dia. Tak pasti sama ada boleh, tak boleh kot, tak cukup data. Ada kot. Tu dia. Okay, yang ni untuk H1. Tu dia bawah ni. Okay. Baik, itu dia untuk penerangan berkenaan dengan support yang berlaku pertindihan pada time frame yang sama. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh faham dengan baik. Okey, dapat tentukan yang pertama kedudukan support. Macam mana kita nak declare dulu, step yang pertama. Step yang kedua, bila mana kita dah nampak, okey,
bila mana kita dah nampak susunan support tu dulu. Bila kita dah nampak, declare support mana yang berlaku dulu. Tentu support yang berada di bahagian belakang berlaku terlebih dahulu sebelum support yang bahagian depan. Okey, makna kata bila kita nak declare overlapping, kita kena tengok yang belakang, history dia, dan baru kita tentukan dengan bahagian yang depan. Okey, kemudiannya bila mana kita nak declare pula, macam mana cara dia? Bila sama ada dua, antara dua, antara close candle bear ataupun open candle bull berada pada ruangan previous support sebelumnya. Macam contoh, support 3 dan support 2 ni yes berlaku overlapping, tapi support yang pertama ini tidak berlaku overlapping. Berkenaan dengan marking pula, macam contoh kalau kata tuan-tuan dan puan-puan rasa nak buat macam ni. Contoh ni saya tunjuk contoh. Okey, kalau kata rasa nak buat macam ni, overlapping pakai yang ni. Kalau kata yang normal support marking macam ni pun boleh, tak ada masalah, atas keselesaan masing-masing. Okey, baik, sekian sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Video seterusnya insya-Allah saya akan rekodkan untuk marking yang sama, macam contoh yang ni juga, tapi daripada segi perbezaan time frame. Berlaku pertindihan daripada segi perbezaan time frame, macam mana kita nak buat. Okey, so pastikan betul-betul faham yang ini. Okey, sebab kalau kata salah faham yang ini, tak mahir buat dengan time frame daripada marking yang sama. Okey, marking support dengan support pada time frame monthly, macam mana nak fokuskan dia. Kalau yang ni tak boleh buat, kita nak turun kepada time frame yang lebih kecil, kita nak kenal pasti dia, kita nak fokuskan dia, akan jadi susah. Macam mana, kawasan mana yang perlu kita marking dan sebagainya, dia akan jadi susah. So kena mahirkan betul-betul, fahamkan betul-betul silibus yang ni dulu. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menonton dan selamat belajar.